Aku dapat jemputan ke majlis perkahwinan sahabat lama aku yang tinggal di sebuah kampung kecil di Perlis. Siapa sangka jemputan itu akan mengubah hidup aku selama-lamanya. Nama aku Aina, berumur 37 tahun. Selama ini aku seorang yang tenang, berhati-hati, dan jarang menunjukkan sisi berani. Tapi hari itu, semuanya berubah. Majlis perkahwinan diadakan di sebuah masjid kecil di Pekan Arau. Aku dijemput menjadi bridesmaid untuk sahabat baik aku, Suri. Awalnya aku teruja. Tapi pada masa sama, aku gugup sebab aku bukan jenis yang suka berdiri di tengah perhatian ramai. Suri memilihkan aku pakaian bridesmaid berwarna merah jambu lembut yang menonjolkan bentuk badan aku dengan anggun. Kasut aku pula, sepasang kasut tumit tinggi berwarna perak yang berkilau di bawah lampu. Semasa sesi persiapan di rumah Ibu Suri yang terletak di pinggir kampung, masuklah seorang lelaki muda bertubuh sasa, memakai baju kemeja biru gelap yang kemas dan seluar slek hitam. Dia memperkenalkan diri sebagai adik lelaki Suri, nama dia Amir. Matanya hijau gelap, penuh dengan keyakinan tapi ada sinar nakal yang membuatkan aku rasa jantung aku berdetak laju. Amir datang ke bilik persiapan, pandang aku dari atas sampai ke bawah, kemudian senyum sinis. Kalau aku pengantin lelaki, aku dah ambil kau jadi istri sekarang? Aku tersipu malu, cuba elak pandangannya, tapi dia terus berdiri dekat, tangan dia menyentuh bahu aku dengan lembut. Aku rasa hangat yang aneh menyelubungi seluruh badan aku. Majlis bermula dengan penuh meriah. Orang kampung yang aku kenal sejak kecil berkumpul, ketawa dan bersalaman. Suri kelihatan cantik dalam gaun putihnya yang sederhana tapi elegan, dihiasi rendah halus dan manik kecil yang berkilauan di bawah sinar matahari petang. Aku pula berdiri di sebelahnya, rasa seperti putri istana dengan gaun merah jambu yang menampakkan lengkuk tubuh aku dengan anggun, manakala rambut aku diikat kemas, dihias dengan rantai mutiara halus yang berkilauan. Amir sentiasa berada di dekat aku sepanjang majlis, sentuhan tangannya ketika kami berdansa lembut tapi penuh makna membuatkan aku rasa dunia seolah-olah milik kami berdua sahaja. Dia pandang aku dengan cara yang aku belum pernah alami sebelum ini, penuh keinginan dan rahasia tersembunyi. Ketika kami berdansa di bawah cahaya lampu kristal, tangan Amir perlahan-lahan melingkari pinggang aku dan aku rasa nafasnya di leher aku. Aku tahu aku sedang bermain dengan api, tapi aku tak mahu melepaskan peluang yang datang sekali seumur hidup ini. Tetapi tiba-tiba, bunyi langkah berat menghampiri kami. Seorang lelaki masuk ke dewan, wajahnya serius dan penuh ketegangan. Dia Abang Amir Zulkifli yang datang dari Kuala Lumpur. Pandangannya tajam terus ke arah aku. "Aina, kita perlu bersembang," katanya perlahan tapi tegas. Amir kelihatan terkejut dan seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi. Aku tahu, ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ada rahasia yang lebih gelap dan dalam daripada yang aku sangka. Malam itu aku berdiri di tengah-tengah dunia yang tak aku kenal, antara cinta, bahaya dan rahasia yang belum terungkap, dan aku tahu inilah permulaan sebuah cerita yang akan mengubah segalanya. Pagi di Arau menyambut aku dengan embun yang masih melekat di dedaun dan aroma teh tarik dari warung tepi jalan yang sudah sibuk dengan pelanggan. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara seronok, takut, dan penuh rasa ingin tahu. Gaun merah jambu yang aku pakai semalam masih tergantung di dalam bilik, dan aku masih dapat rasa sentuhan Amir di bahu aku, seperti bayang-bayang yang tak mau hilang. Hari ini, aku kembali ke rumah Mak Suri untuk bantu persiapan akhir majlis kenduri yang akan diadakan di sebuah dewan komuniti kampung. Aku pakai baju kurung moden warna peach, kainnya lembut mengikut bentuk badan, dan aku selitkan rantai emas nipis di leher sebagai aksesori. Kasut aku pula sepasang kasut bertumit sederhana, supaya mudah bergerak di antara tetamu. Ketika aku sedang sibuk membantu susun bunga dan pinggan, Amir muncul lagi. Kali ini dia memakai baju Melayu warna biru tua dengan samping songket yang kemas, tapi dia tinggalkan kopiah di rumah. Pandangannya sekali lagi membuat jantung aku berdegup kencang, macam nak berlumba dengan gendang kompang di majlis kenduri. Dia senyum dan berkata, "Awak nampak lawa hari ini, macam bunga raya tengah mekar." Aku balas dengan senyuman malu-malu, cuba elak pandangan matanya yang tajam. "Kalau awak bunga raya, saya pula lebah kelulut yang tak reti nak jaga diri," aku balas gurau, cuba ringankan suasana. Tapi dalam hati, aku tahu mainan kata-kata ini ada makna yang lebih dalam. Amir datang menghampiri aku.
Tangannya menyentuh jemari aku perlahan, dan aku rasa seolah-olah elektrik kecil mengalir di seluruh badan. "Jangan main-main dengan lebah kelulut, boleh sengat," dia bisik, dan aku ketawa kecil walaupun jantung aku berdebar kencang. Tiba-tiba, telefon aku bergetar dalam poket. Satu mesej masuk dari nombor yang tak dikenali. "Hati-hati dengan Amir. Dia bukan seperti yang kau sangka. Ada rahsia besar di sebalik senyumannya." Aku terdiam, tangan aku menggigil sedikit. Siapa yang hantar mesej ni? Dan kenapa tiba-tiba aku dapat amaran macam ni? Aku cuba tenangkan diri, tapi perasaan was-was makin membiak. Dalam masa yang sama, persiapan majlis kenduri berjalan dengan lancar. Mak Suri kelihatan ceria, memakai baju kurung merah marun dengan sulaman emas yang berkilauan, rambutnya disanggul kemas dan dihias dengan bunga segar. Dia tak tahu apa yang sedang bermain di fikiran aku. Ketika tetamu mula sampai, aku dapat rasakan pandangan ramai tertumpu kepada Amir dan aku. Ada bisikan-bisikan kecil yang aku tak faham, tapi aku tahu kampung ni kecil, tak ada rahsia yang boleh disembunyikan lama. Amir datang semula, kali ini dengan gelas air limau nipis di tangan. Dia hulurkan kepada aku, "Minum nih, panas sangat hari ini, nanti kau jadi macam bunga layu pula." Aku ambil gelas itu, dan terasa tangan kami bersentuhan lagi. Aku sengaja pegang gelas itu kuat-kuat, walaupun hati aku macam nak meletup. Tapi di sebalik semua gelak tawa dan kebahagiaan, aku tak boleh lari dari bayang-bayang mesej misteri tadi. Ada sesuatu yang tak kena, dan aku takut rahsia itu bakal mengoyakkan bukan sahaja majlis bahagia ini, tapi hidup aku sendiri. Sementara aku berdiri di tengah dewan, melihat Amir melayan tetamu dengan senyuman manis, aku berbisik dalam hati, "Apa sebenarnya yang kau sembunyikan, Amir? Dan adakah aku bersedia untuk tahu kebenaran itu?" Malam itu, ketika semua orang sudah pulang dan lampu dewan dipadamkan, aku terdengar bunyi kereta masuk ke pekarangan rumah. Aku intai dari tingkap dan nampak Zulkifli, abang Amir, turun dari kereta dengan wajah serius. Dia memegang sesuatu di tangan, dan pandangannya penuh amaran. Aku tahu malam ini baru sahaja bermula, dan kisah ini belum berakhir di sini. Malam itu, aku duduk di beranda rumah Mak Suri, angin sepoi-sepoi menyapu rambutku yang terurai lembut di bahu. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna ungu lembut dengan sulaman halus di hujung lengan yang menambah sentuhan feminin pada penampilanku. Kasut bertumit rendah berwarna nude aku letakkan di sebelah supaya aku boleh bersantai dengan lebih selesa. Di tangan, aku pegang secawan teh tarik hangat yang aromanya menghangatkan suasana malam yang dingin itu. Tiba-tiba, pintu pagar diketuk perlahan. Aku memandang ke arah suara dan terlihat Zulkifli berdiri dengan wajah serius, memakai baju kemeja hitam dan seluar jeans gelap. "Aina," suaranya rendah tapi tegas, "boleh kita bercakap sekejap? Ada perkara penting yang aku perlu beritahu." Aku mengangguk, sedikit gugup tapi juga bersedia untuk tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di sebalik senyuman Amir. Kami melangkah ke dalam rumah, duduk di ruang tamu yang sederhana tapi dihiasi dengan ukiran kayu tradisional dan lampu minyak tanah yang memberikan cahaya lembut. Zulkifli memandang aku dalam-dalam, matanya penuh dengan berat hati. "Amir bukan seperti yang kau sangka," katanya perlahan. "Dia terlibat dengan perkara yang boleh membahayakan bukan sahaja dirinya, tapi juga orang-orang yang dia sayang." Aku terdiam, jantung berdegup kencang. "Apa maksud abang? Perkara apa yang Amir buat?" Suaraku bergetar sedikit. Dia menghela nafas dalam-dalam, kemudian buka cerita yang membuat aku terkejut. Amir pernah terjebak dalam kumpulan yang tak baik masa dia belajar di Kuala Lumpur. Ada perkara gelap yang dia cuba lupakan, tapi masa lalu sentiasa mengejar dia. Aku datang balik ke kampung ni sebab nak pastikan dia selamat, dan aku harap kau boleh jadi orang yang bantu dia keluar dari masalah ni. Aku cuba hadam semua itu, rasa macam kepala aku nak pecah. Tapi Amir nampak baik, dia selalu jaga Suri, dan dia juga baik dengan aku. Aku berkata perlahan. Zulkifli mengangguk. Dia memang cuba berubah, tapi kadang-kadang masa lalu datang tanpa diundang. "Kau kena hati-hati, Aina. Jangan sampai kau terperangkap sama." Aku teringat kembali sentuhan Amir tadi, pandangan matanya yang penuh misteri, dan kadang-kadang ada bayangan kesedihan yang tak dia tunjukkan. Semua yang aku sangka tentang dia mula tergugat,
Tapi dalam hati, aku tahu aku sudah mula jatuh hati padanya, walaupun aku cuba menolak perasaan itu. Zulkifli berhenti sejenak, kemudian tambah, aku tak nak kau jadi mangsa keadaan, tapi aku juga tak nak Amir hilang arah. Kau kena kuat dan bijak. Aku cuba tersenyum, tapi air mata hampir mengalir. Abang, aku tak tahu macam mana nak buat. Semua ni terlalu berat untuk aku. Zulkifli capai tangan aku, pegang erat. Kau tak keseorangan, kita akan hadapi bersama. Ketika kami berbual, aku terfikir, adakah aku benar-benar bersedia untuk menempuh badai yang bakal datang? Apakah aku mampu menjadi cahaya dalam kegelapan Amir? Tapi satu perkara yang aku tahu pasti, aku sudah terlibat dalam sesuatu yang besar, dan jalan pulang mungkin sudah tertutup rapat. Di luar, bulan bersinar redup, dan angin malam membawa bisikan rahasia yang belum terungkap. Kisah kami baru sahaja bermula, dan setiap langkah seterusnya akan menentukan nasib kami berdua. Tiba-tiba, bunyi telefon di meja berhampiran memecah kesunyian. Aku pandang skrin, nombor yang tak dikenali. Dengan tangan yang masih gemetar, aku angkat panggilan itu. Suara di hujung talian hanya berkata satu ayat yang membuat darah aku beku. Kau sudah terlalu dalam, Aina. Tunggu saja akibatnya. Malam itu, aku berdiri di tengah ruang tamu rumah Maksuri. Gaun kurung moden warna ungu lembut masih melekat pada tubuhku. Kainnya bersinar perlahan di bawah cahaya lampu yang redup. Manik-manik halus di hujung lengan berkilauan seperti bintang kecil. Kasut tumit rendah berwarna nude aku tinggalkan di sebelah, sebab aku tak sanggup lagi berdiri lama-lama. Hati aku berdebar tak menentu sejak panggilan misteri tadi. Suara itu masih bergema di telinga, membawa rasa takut dan misteri yang sukar aku jelaskan. Aku cuba tenangkan diri, tapi setiap kali aku pejamkan mata, bayangan Amir datang menghantui. Matanya yang penuh rahasia, senyumnya yang menggoda, dan sentuhannya yang membuat darah aku berdesir. Macam mana aku boleh terperangkap dengan lelaki yang penuh misteri ini? Aku tanya diri sendiri, tapi hati aku tetap tak mau lari. Tiba-tiba, bunyi ketukan perlahan di pintu membuat aku terkejut. Aku buka pintu perlahan, dan di sana berdiri Suri, sahabat baik aku, dengan wajah yang penuh kebimbangan. Dia memakai baju kurung merah jambu cerah dengan rendah halus di bahagian lengan, rambutnya disanggul kemas dihiasi bunga melur segar. Aina, boleh kita bercakap? Suaranya lembut, tapi ada nada serius yang aku tak biasa dengar. Aku mengangguk dan menjemputnya masuk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana tiba-tiba jadi berat. Aku tahu tentang Amir, katanya perlahan. Ada banyak perkara yang dia tak beritahu kau. Aku tak nak kau terluka, Aina. Aku pandang dia dengan mata yang penuh tanda tanya. Apa yang Suri maksudkan? Kenapa tak bagi tahu aku lebih awal? Suri menarik nafas panjang. Amir ada sejarah yang gelap, Aina. Dia pernah terlibat dengan masalah yang serius masa muda, dan ada orang yang masih cari dia. Aku cuba lindungi dia, tapi kadang-kadang aku tak mampu halang semua. Aku rasa seluruh badan aku melemah. Kenapa Amir tak beritahu aku? Kenapa semua rahsia ni tersembunyi? Suri menggeleng perlahan. Dia takut kau akan jauhi dia. Dia takut kehilangan kau sebab dia sayangkan kau lebih dari yang kau tahu. Aku terdiam, berfikir tentang semua detik yang kami kongsi. Sentuhan tangannya yang lembut, pandangannya yang penuh makna, dan semua janji yang tak terucap. Tapi sekarang, semuanya kelihatan seperti satu permainan yang berbahaya. Suri berdiri dan berjalan ke arah tingkap, memandang keluar dengan wajah yang penuh kerisauan. Aina, kau kena hati-hati. Dunia Amir bukan seperti yang kau sangka. Ada bayang-bayang yang mengintai, dan aku takut ia akan menelan kau juga. Aku cuba mengukir senyuman, tapi ia hanyalah topeng yang retak di tengah malam yang sepi. Terima kasih, Suri. Aku hargai kejujuran kau. Aku tahu aku perlu kuat, tapi hati aku masih bergelora. Ketika Suri keluar, aku terdengar bunyi motosikal berhenti di luar. Aku intai melalui tingkap, dan nampak Amir turun dari motosikalnya, wajahnya kelam dan serius. Dia memakai jaket kulit hitam yang menambah aura misterinya. Matanya mencari-cari, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang dia takutkan. Aku tahu, malam ini bukan sahaja aku yang menghadapi badai. Amir juga sedang berjuang dengan bayang-bayangnya sendiri. Aku tarik nafas dalam-dalam dan berbisik sendirian. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan, Amir? Dan adakah aku bersedia untuk hadapi semua ini?
Ketika aku menoleh kembali ke dalam rumah, telepon aku sekali lagi bergetar. Mesej baru masuk. Jangan percaya sesiapa, bahaya semakin dekat. Detik itu aku tahu permainan ini baru sahaja bermula dan aku sudah terjerat di dalamnya tanpa jalan keluar yang mudah. Pagi di kamar menyambut aku dengan sinar mentari yang hangat, menyelinap masuk melalui jendela bilik tidur kecil aku. Aku bangun perlahan, mengenakan baju kurung moden berwarna biru muda yang lembut, dengan corak bunga-bunga kecil di tepi kain. Rambut aku disanggul longgar, menampakkan leher yang licin dan perhiasan anting emas kecil berkilauan di telinga. Kasut tumit rendah warna coklat aku letakkan di bawah katil, kerana hari ini aku mahu bergerak dengan lebih bebas. Namun, di dalam hati aku, semuanya masih kelam. Mesej misteri yang aku terima malam tadi seolah-olah mencengkam jiwa, membelenggu fikiran aku sepanjang malam. Aku cuba atasi rasa gusar itu dengan menghirup secawan kopi, panas yang aku buat sendiri di dapur kecil rumah Mak Suri. Ketika aku sedang duduk di meja makan, telefon aku bergetar lagi. Kali ini, panggilan masuk dari nombor yang tak dikenali. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku angkat panggilan itu. Suara seorang lelaki bergema di telinga aku, penuh dengan nada amaran. Aina, kau kena berhati-hati dengan Amir. Dia bukan sahaja membawa bahaya pada dirinya, tapi juga pada orang sekeliling. Jangan percaya pada senyuman manisnya. Aku terpaku, tak tahu apa nak kata. Siapa awak? Kenapa awak hubungi aku? Suara itu tidak menjawab, sebaliknya bunyi talian terputus. Aku pandang telepon dengan rasa takut dan bingung. Siapa yang mahu mengganggu aku? Dan apa sebenarnya rahasia yang Amir sembunyikan? Tiba-tiba pintu rumah diketuk kuat. Aku cepat-cepat letakkan telepon dan pergi membuka pintu. Di hadapan aku berdiri Mak Suri, wajahnya penuh kebimbangan. Dia memakai baju kebaya warna hijau zamrud yang anggun. Rambutnya yang sudah mulai beruban disanggul kemas. Aina, aku dengar cerita dari kampung sebelah. Orang ramai bercakap tentang Amir. Ada yang kata dia terlibat dengan perkara yang bahaya. Aku mengangguk perlahan, rasa hati semakin berat. Aku pun baru sahaja dapat mesej macam tu, aku jawab. Tapi aku tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Mak Suri menarik aku masuk ke dalam rumah. Kita kena jaga diri, Aina. Jangan terlalu percaya pada orang, terutama bila melibatkan Amir. Aku tahu Mak Suri betul. Kampung kecil macam ni, gosip cepat tersebar dan rahsia susah nak disimpan lama. Tapi aku juga tak mahu kehilangan Amir, walaupun segala-galanya nampak suram. Ketika aku duduk termenung di ruang tamu, pintu diketuk lagi. Kali ini Amir sendiri yang masuk dengan muka kusut dan mata merah. Dia memakai baju tee berwarna hitam dan seluar jeans koyak sedikit di lutut, memberi gambaran seorang lelaki muda yang sedang bergelut dengan dirinya sendiri. Maafkan aku, Aina, suaranya serak. Ada benda yang aku tak boleh ceritakan sekarang. Tapi aku janji, aku akan jaga engkau dan Suri. Aku pandang dia dengan mata penuh tanda tanya dan sedikit rasa sayu. Amir, aku tak tahu apa yang sedang berlaku, tapi aku tak mahu kau menyembunyikan apa-apa lagi. Dia tarik nafas panjang, kemudian duduk di sebelah aku. Tangannya menyentuh jemariku dengan lembut, dan aku rasa degupan jantung aku semakin laju. Percayalah, Aina, aku mahu berubah. Tapi masa lalu, aku bukan sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Dalam hati aku tahu aku sudah terperangkap dalam kisah yang lebih besar dari aku. Dan aku perlu buat keputusan. Adakah aku akan terus bersama Amir walaupun penuh risiko, atau lepaskan dia demi keselamatan diri sendiri? Ketika kami berdua termenung, telepon aku bergetar lagi. Kali ini, mesej masuk berbunyi, malam ini semua akan terjawab. Bersiap sedialah, Aina. Aku pandang Amir, dan dia membalas dengan senyuman penuh rahasia. Nanti malam, kau akan tahu segalanya, katanya perlahan. Dan aku tahu malam itu hidup aku akan berubah selamanya. Malam itu di kamar terasa lebih sunyi dari biasa. Aku berdiri di hadapan cermin besar di bilik tidur, mengenakan baju kurung moden berwarna merah jambu lembut, yang dipadankan dengan tudung satin warna sama, disemat dengan brooch bunga emas kecil di sisi kepala. Kainnya mengalir lembut mengikut bentuk tubuhku, memberi sentuhan anggun dan sedikit misteri. Kasut tumit tinggi berwarna perak aku biarkan di tepi, sebab aku tak sanggup lagi berdiri lama dengan hati yang berdebar tak menentu. Di tangan aku pegang telepon, menunggu waktu yang dijanjikan Amir untuk berjumpa dan menjelaskan segala rahasia yang selama ini tersembunyi.
Aku coba tenangkan diri, tapi kepala penuh dengan pelbagai soalan. Apa yang akan aku dengar nanti? Adakah aku bersedia menerima kebenaran yang mungkin mengubah segalanya? Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, apabila Amir tiba di rumah Mak Suri dengan motosikal hitamnya. Dia memakai jaket kulit hitam yang sedikit lusuh, rambutnya yang sedikit basah menampakkan wajah serius dan sedikit penat. Aku buka pintu dan menatap matanya yang dalam, penuh dengan emosi yang bercampur baur. "Kau sudah bersedia, Aina?" tanya Amir perlahan, suaranya seperti mengandung rahasia besar. Aku mengangguk, walaupun rasa takut merayap di dalam dada. Kami berjalan ke taman kecil di belakang rumah Mak Suri, tempat yang sunyi dan hanya disinari oleh cahaya bulan yang redup. Angin malam menyapu lembut, membawa bau bunga melur yang menenangkan sedikit hati yang resah. Amir memegang tanganku erat, dan aku dapat rasa degupan jantungnya yang sama laju dengan aku. "Aina, aku tak nak kau rasa aku menipu atau menyembunyikan apa-apa lagi. Tapi kau kena faham, ada perkara yang aku tak boleh ceritakan dengan mudah." Aku mendengar dengan penuh perhatian, cuba menahan nafas supaya tak terlepas kata. "Dulu, aku pernah terjebak dalam kumpulan yang tak baik di Kuala Lumpur. Aku buat banyak kesilapan dan sekarang ada orang yang masih cari aku sebab masa lalu itu. Aku cuba lari, cuba berubah, tapi bayangan itu sentiasa menghantui aku." Suaranya serak, tapi penuh kejujuran. Aku terdiam, cuba hadam semua itu. "Kenapa tak bagi tahu aku dari awal? Aku tak mau jadi mangsa permainan masa lalu kau." Amir menarik aku lebih dekat, wajahnya hampir dengan wajah aku. "Aku takut hilangkan kau. Aku takut kau akan lari jauh kalau kau tahu semuanya." Aku tersenyum pahit. Kadang-kadang, kejujuran lebih baik dari rahsia. Tiba-tiba, bunyi deringan telefon Amir memecah keheningan. Dia cepat-cepat mengeluarkan telefon dan melihat mesej yang baru masuk. Wajahnya berubah tegang. "Aina, aku kena pergi sekarang. Tapi percayalah, aku akan kembali dan kita akan hadapi semua ini bersama." Sebelum aku sempat bertanya, Amir sudah menunggang motosikalnya dan hilang ke dalam kegelapan malam. Aku berdiri sendirian di taman itu, angin malam menyapu wajahku, dan aku tahu malam ini adalah titik permulaan bagi sebuah kisah yang penuh dengan rahasia, cinta, dan bahaya. Namun, yang paling menakutkan adalah aku masih belum tahu siapa sebenarnya musuh yang sedang mengintai di sebalik bayang-bayang itu. Pagi berikutnya di Kangar, aku bangun dengan perasaan yang bercampur baur. Mentari menyinari bilik tidur aku yang sederhana, memantulkan cahaya lembut pada dinding berwarna pastel. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna pastel dengan corak bunga kecil, manik-manik halus di leher dan lengan yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Rambutku dibiarkan terurai lembut, menampakkan leher yang anggun. Kasut tumit rendah berwarna coklat muda aku simpan rapi di dalam almari, kerana hari ini aku mahu berjalan dengan langkah yang ringan walaupun hati penuh beban. Telepon aku bergetar, mesej masuk dari nombor yang tidak dikenali. "Jangan percaya sesiapa, bukan Amir juga. Ada yang sedang memerhati setiap langkahmu, Aina." Aku terdiam, tanganku menggigil kecil memegang telepon. Siapa yang menghantar mesej ini? Dan apakah maksud sebenar semua amaran ini? Di tengah kebingungan, pintu rumah diketuk perlahan. Aku buka dan terlihat Suri berdiri dengan wajah risau. Dia mengenakan baju kurung biru laut dengan sulaman emas halus, rambutnya diikat kemas dan dihiasi bunga raya putih. "Aina, aku dengar dari jiran sebelah, ada orang asing yang sering terlihat berkeliaran di sekitar kampung," katanya. "Kau perlu jaga diri." Aku mengangguk. Terima kasih atas peringatannya, tapi hati aku masih penuh dengan persoalan. Kenapa semuanya jadi rumit begini? Aku coba fokus pada persiapan majlis kenduri yang akan diadakan malam ini di rumah Mak Suri, tapi fikiran aku melayang jauh ke arah Amir dan rahasia yang belum terungkap. Ketika aku sedang menyusun bunga di ruang tamu, telepon aku bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk dari Amir. Suaranya terdengar lelah tapi penuh tekad. "Aina, malam ini aku akan berjumpa seseorang yang boleh membantu kita. Aku perlukan kau kuat dan sabar." Aku cuba tersenyum walaupun hati berdebar. "Aku akan tunggu, Amir. Jangan buat apa-apa yang membahayakan diri." Selepas panggilan itu, aku duduk termenung sambil memandang keluar tingkap. Hujan gerimis mula turun, membasahi bumi kampung yang sunyi.
Suasana jadi semakin misteri, seolah-olah alam pun tahu bahwa malam ini akan membawa sesuatu yang besar. Malam menjelang, aku mengenakan baju kurung berwarna merah marun dengan sulaman emas yang anggun, rambut disanggul kemas dan dihias dengan bunga segar. Kasut tumit tinggi berwarna hitam aku pakai dengan penuh keyakinan, walaupun hati aku penuh dengan ketidakpastian. Di majelis kenduri, tetamu mula berdatangan. Suasana riuh rendah dengan gelak tawa dan lagu-lagu tradisional yang dimainkan oleh pemuzik kampung. Aku melihat Amir dari jauh. Dia berdiri di sudut dengan wajah serius, berbual dengan seorang lelaki tua yang aku tidak kenal. Tiba-tiba, lelaki tua itu melangkah ke arah aku. Wajahnya berkerut dengan sorot mata tajam, memakai baju Melayu putih yang kemas dan songkok hitam. "Aina, aku ada sesuatu yang kau perlu tahu. Jangan percayakan semua yang kau dengar, tapi juga jangan tutup mata dari kebenaran." Aku pandang dia dengan penuh tanda tanya. "Siapa awak? Apa maksud awak?" Dia tersenyum sinis. "Nama aku Pak Mat, dan aku kenal sejarah Amir lebih daripada yang kau sangka." Semuanya semakin rumit. Aku sadar, malam ini bukan sahaja tentang perkahwinan dan kegembiraan, tapi juga tentang rahasia yang menunggu untuk terbongkar. Dan di dalam hatiku, aku bertanya, adakah aku benar-benar bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang bakal terjadi? Malam yang dingin di Kangar menyelimuti aku dengan kabut tipis yang berlegar-legar di sekeliling rumah Mak Suri. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan baju kurung moden berwarna ungu gelap dengan sulaman emas halus di lengan dan bahagian dada, manik-manik kecil berkilauan seperti bintang di langit malam. Rambut aku dibiarkan terurai, melambai lembut menampakkan leher yang anggun. Kasut tumit rendah berwarna hitam aku lepaskan, kaki aku menyentuh lantai kayu yang dingin, menambahkan rasa sepi yang menyelubungi malam itu. Pikiran aku masih berkecamuk dengan pertemuan bersama Pak Mat tadi. Kata-katanya yang penuh misteri seperti bayang-bayang yang menghantui setiap inci ruang dalam hati aku. Aku kenal sejarah Amir lebih daripada yang kau sangka. Apakah rahasia gelap yang selama ini disembunyikan? Tiba-tiba, telepon aku bergetar. Mesej masuk dari Amir. "Temui aku di tepi sungai malam ini. Ada perkara penting yang perlu aku beritahu. Jangan beritahu sesiapa." Degupan jantung aku semakin laju. Aku tahu malam ini mungkin akan mengubah segalanya. Aku memakai sehelai kain batik panjang berwarna hijau zamrud yang dipadankan dengan kebaya moden, memberi aku rasa yakin tetapi tetap anggun. Aku selitkan seutas rantai emas nipis di leher dan memakai sepasang anting-anting kecil berkilauan. Aku memilih kasut tumit rendah berwarna coklat gelap supaya mudah bergerak. Saat aku melangkah keluar, angin malam menyapu wajahku, membawa bau segar dari sungai yang tidak jauh dari rumah. Di bawah sinaran bulan penuh, aku terlihat Amir berdiri di tepi air, wajahnya serius dan matanya menatap jauh ke dalam kegelapan malam. "Aina," suaranya perlahan. "Aku tahu semua ini berat untuk kau. Tapi aku tak boleh sembunyikan lagi. Ada orang yang sedang memburu aku, dan mereka akan lakukan apa sahaja untuk pastikan aku hilang." Aku menggenggam tangan Amir erat, merasakan kehangatan yang menenangkan di tengah kedinginan malam. "Siapa mereka? Kenapa mereka kejar kau?" Amir menunduk sejenak, kemudian berbisik, "Mereka adalah orang-orang yang aku pernah kenal di Kuala Lumpur. Dunia gelap yang aku cuba tinggalkan, tapi mereka tak mahu lepaskan aku begitu saja." Aku terasa darah berdesir di seluruh badan. "Kalau begitu, kenapa engkau bawa aku masuk dalam masalah ni?" Dia pandang aku dengan mata penuh penyesalan. "Kerana aku tak mau sembunyikan apa-apa lagi. Aku nak kau tahu siapa aku sebenarnya, dan aku harap kau boleh terima aku dengan segala kekurangan dan masa laluku." Aku terdiam, hati berdebar antara takut dan ingin percaya. "Aina, aku perlukan kau, tapi aku juga faham kalau kau takut atau tak mahu." Aku tarik nafas dalam, kemudian senyum kecil. "Amir, aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku mahu cuba faham dan hadapi semua ni dengan kau." Tiba-tiba, dari kejauhan, bunyi enjin motosikal mengaum. Seorang lelaki muncul, memakai jaket hitam dan helmet penuh, matanya tajam menembus kegelapan. Amir mengerutkan dahi. Mereka sudah sampai. Aku memegang tangan Amir lebih erat, dan kami berdua berlari ke arah hutan kecil di tepi sungai, meninggalkan cahaya bulan dan segala rahasia yang belum terungkap di belakang kami. Malam itu, kami berlari bersama dalam kegelapan, di mana setiap langkah membawa kami lebih dekat ke bahaya yang menunggu, dan aku tahu
perjalanan ini baru sahaja bermula. Aku terengah-engah berlari di antara pokok-pokok nipah yang tinggi di tepi sungai dengan Amir di sebelah aku. Gaun kebaya moden aku yang berwarna hijau zamrud kini sedikit kusut, namun setiap helaian kainnya masih mengekalkan keanggunan yang tersirat. Kasut tumit rendah coklat gelap yang aku pakai hampir hilang keseimbangan, tapi aku cuba kekal berdiri teguh walaupun hati penuh ketakutan. Rambut aku yang terurai kini sedikit bersepah, menambah kesan dramatik pada penampilan aku malam itu. Amir memegang tangan aku dengan erat, pandangannya penuh dengan tekad dan kebimbangan. Kita hampir sampai ke tempat selamat, bisiknya. Tapi aku tahu bahaya masih mengintai di belakang kami. Dari jauh, bunyi motosikal semakin dekat, semakin bising. Aku dengar suara lelaki memanggil nama Amir dengan nada keras dan penuh amaran. "Amir, berhenti sekarang!" Aku menoleh ke belakang, melihat sekumpulan lelaki dengan wajah garang, memakai jaket hitam dan topi keledar penuh. Mereka bukan sekadar mengejar, tapi nampaknya bersedia untuk bertindak kasar. Aku merasakan darah aku berderau, jantung berdegup kencang seperti nak melompat keluar dari dada. "Kita kena cari tempat bersembunyi," Amir berkata pantas, menarik aku masuk ke dalam sebuah pondok kayu kecil yang terlindung di antara pokok-pokok nipah. Pondok itu usang dengan papan kayu yang sudah reput di beberapa bahagian, tapi cukup untuk menjadi tempat perlindungan sementara. Di dalam pondok, suasana gelap dan berdebu. Aku duduk di atas lantai kayu, menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Amir duduk bersebelahan, tangannya masih memegang erat tangan aku. "Aina, aku minta maaf kerana membawa kau ke dalam masalah ni. Aku cuma nak lindungi kau." Aku tersenyum lemah, walaupun hati penuh dengan kekeliruan. "Amir, aku tak mau lari dari kau. Tapi aku juga takut." Dia memandang aku dengan mata yang penuh kasih sayang. "Kita akan hadapi semua ni bersama. Aku janji." Tiba-tiba bunyi langkah kaki mendekat pondok itu membuatkan aku dan Amir terdiam. Suara lelaki garau memanggil, "Amir, kau di mana? Jangan cuba lari." Aku merasakan ketegangan di udara semakin meningkat. Kami berdua saling berpandangan, tahu bahawa masa untuk bersembunyi semakin singkat. Dalam gelap, aku teringat akan rantai emas nipis yang aku pakai tadi. Aku menggenggamnya erat, seolah-olah ia menjadi sumber kekuatan aku. "Amir, kita kena keluar dari sini. Aku tak mau hidup dalam ketakutan." Dia mengangguk, kemudian menarik aku keluar dari pondok. Kami berlari secepat mungkin ke dalam hutan, meninggalkan bunyi motosikal dan suara-suara yang mengejar kami. Suara hati aku berbisik, ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang perjuangan untuk hidup dan kebebasan. Dan aku tahu, perjalanan kami masih jauh, penuh dengan bahaya dan rahsia yang belum terungkap. Namun, aku sudah bersedia untuk hadapi semuanya, kerana aku percaya pada Amir dan pada diri aku sendiri. Tetapi, di balik kegelapan malam itu, ada satu bayangan yang memerhati kami dari jauh. Senyuman sinis terukir di wajahnya. Rahsia yang lebih gelap dan berbahaya sedang menanti untuk keluar ke permukaan. Kabut pagi masih menyelubungi kampung kecil di Kangar ketika aku dan Amir tiba di sebuah pondok kayu terpencil di tepi hutan. Aku masih mengenakan baju kurung berwarna hijau zamrud yang mulai berkerut di beberapa bahagian akibat kejar-mengejar malam tadi, namun aura anggun dan tenang tetap terpancar dari setiap gerak-geriku. Rambutku yang bersepah aku ikat longgar dengan tali rambut kain, manakala kasut tumit rendah coklat gelap sudah aku simpan jauh kerana keletihan yang melanda. Amir duduk di sudut pondok, wajahnya kelihatan letih tapi penuh tekad. "Aina, aku tak sangka semuanya jadi sebegini cepat dan rumit," katanya perlahan, suaranya seperti menahan beban yang besar. Aku menghela nafas panjang, cuba mengumpul kekuatan. "Aku tahu, Amir, tapi kita tak boleh lari selamanya. Kita perlu hadapi semua ni, walaupun sukar." Dia mengangguk, kemudian menarik aku ke dalam pelukannya. Kehangatan tubuhnya menenangkan aku, memberi rasa aman yang aku cari selama ini. "Aku janji, aku akan jaga engkau. Kita akan hadapi apa sahaja bersama-sama." Tiba-tiba, bunyi deruman enjin motosikal memecah keheningan pagi. Aku dan Amir bergegas ke pintu pondok dan melihat sekumpulan lelaki dengan jaket hitam muncul dari celah pokok-pokok. Wajah mereka tegas dan penuh niat, membawa aura ancaman yang sukar diabaikan. Seorang lelaki yang aku kenal sebagai Pak Mat melangkah ke depan. Dia menatap Amir dengan serius. "Amir, masa untuk bayar hutang lama sudah tiba. Jangan fikir kau boleh lari." Aku memandang Amir, melihat ketegangan yang terpancar di wajahnya.
tapi di mata aku juga nampak keberanian yang tidak ingin menyerah. Dalam detik itu, aku sadar bahwa kisah kami bukan sekadar tentang cinta, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan kepercayaan. Bahwa walaupun dunia mengepung kami dengan rahasia dan ancaman, kami masih boleh memilih untuk bersama dan melawan. Aku genggam tangan Amir erat, dan dengan suara penuh keyakinan aku berkata, kali ini kita tak akan lari, kita akan hadapi semua ni bersama. Lelaki-lelaki itu berhenti sejenak, terkejut dengan keberanian aku. Pak Mat memandang aku lama, kemudian tersenyum sinis. Kau memang kuat, Aina. Tapi adakah cukup kuat untuk hadapi apa yang akan datang? Aku pandang ke arah Amir, dan kami saling memberi semangat. Apapun yang menanti di hadapan, kami bersedia. Dan di situ, di bawah sinaran mentari pagi yang mula memancar, bermulalah babak baru dalam hidup kami. Sebuah kisah yang penuh dengan misteri, cinta, dan cabaran yang belum pernah kami duga. Tetapi di balik semua itu, satu soalan masih berlegar di minda aku. Apakah rahasia terakhir yang akan mengubah segalanya? Dan siapakah musuh sebenar yang menunggu di balik bayang-bayang? Cerita kami belum berakhir. Ia baru sahaja bermula.